Okay, one moment let me adjust this. Hari ni kita nak masuk bahagian yang saya rasa kamu semua yang menghadapi cabaran sikit lah, iaitu bahasa Melayu standard. Form 4 punya kita dah habis. Jadi tahun ni kita masuk Form 5 punya. Jadi saya dah ajar kamu cerita dia, cerita tentang Tun Perak, uh, bagaimana dia menjadi Sri Paduka Raja, dan bagaimana dia kebijaksanaan beliau menyelamatkan Melaka daripada serangan Siam. Kita dah belajar tentang cerita itu. Baik, hari ini kita nak tengok cara menjawab bahasa Melayu standard untuk tingkatan 5. Ini yang penting sekali lah hari ini punya pembelajaran. Baik, kita tengok. Yang ini kertas 2, soalan nombor 4. Biasanya kamu akan diberi satu petikan kecil lah. Biasanya dia akan membawa markah 4 hingga 6 markah. Depends. Tak tetap. Soalan yang baru diperkenalkan. Okey, yang ni semua kamu tahu kan? Teks tingkatan 5, antologi Sejadah Rindu. Kita akan masuk burung terbang. Dipipiskan lada, dia punya tajuk. Baik, panjang petikan dia 50 hingga 60 patah perkataan. Cabaran utama soalan jenis ini ialah teks klasik daripada sastra lama yang kurang difahami oleh calon peperiksaan. Di samping kurangnya minat membaca dalam kalangan murid lah. Jadi kita kena tahulah macam mana kita nak tukar kepada bahasa Melayu standard. Jadi calon digalakkan membaca satu persatu perkataan, mengenali setiap frasa dalam ayat tersebut untuk menguasai soalan bahasa Melayu standard. Terdapat banyak peraturan yang perlu kamu ikuti dan fahamilah. Baik, skema pemakan dia secara holistik. Holistik means overall, keseluruhan. Keseluruhan cikgu akan tengok. Okey, saya ingat saya dah bagi kamu masuk. Okey. Baik. Keseluruhan kita akan tengok keseluruhan. Whether calon ni dapat markah cemerlang ke, ataupun 5 markah ke, ataupun 4 markah. Depends sebanyak mana kamu boleh buat dengan betul lah. Jadi jumlah markah dia tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan lah. Dia boleh jadi 4 markah ataupun 6 markah biasanya. Baik, kita terus pergi strategi menjawab soalan SPM. Baik, tekniknya simple saja. Kamu kena kekalkan. Okey, kejap. Lagi seorang dah masuk. Okey, kamu kena kekalkan setengah perkataan, kamu kena gugurkan setengah perkataan, dan setengah perkataan kamu kena tukar. Kekal, gugur, tukar. Jadi apa yang perlu kamu kekalkan? Itu yang penting. Baik, kita tengok. Kalau dia bagi bahasa istana atau kita panggil bahasa dalam, ini ejaan salah, bahasa dalam. Kalau dia bagi bahasa istana ataupun bahasa dalam, jangan pergi tukar. Contoh, baginda kamu jangan tukar. Tuanku, patik, hamba, tita, beradu, gering, mangkat, bersiram, bersemayam. Yang ini semua jangan pergi tukar. Contoh, kamu tengok. Tuan Tun Perak, segala orang Kelang ini menghadap baginda. Jadi, di sini baginda tu kamu jangan pergi tukar. Yang tu kena kekal. Jadi macam mana kita buat? Tuan Tun Perak, segala kena tukar. Untuk manusia tak boleh pakai segala. Semua orang Kelang ini menjumpai baginda. Tak boleh juga. Menjumpai adalah kata untuk orang biasa. Kalau kita nak jumpa sultan, yang ini pun kata istana juga, bahasa istana. Jadi kalau kamu tulis menjumpai sudah salah, sepatutnya menghadap. Jangan ubah. Yang ni kena kekalkan. Okay? First step, bahasa istana kekalkan. Jangan tukar. Second step, kata nama khas atau kata ganti nama diri. Jangan pergi tukar. Okay? Contoh, kamu tengok. Tuan hamba dengan pedang tuan hamba sebilah itu juga. Itulah untuk form 5 text lain dia எடுத்தது. Jadi kamu jangan pandai-pandai cakap tuan hamba tu kamu. Jadi kamu jangan tukar kepada kamu. Okey? Yang tu adalah kata ganti nama diri. Kamu dengan pedang kamu yang sebilah itu. Tak boleh. Sepatutnya kamu kena kekalkan. Tuan hamba dengan pedang tuan hamba yang sebilah itu.
Patiking lah. At the same time, I change to Bahasa Melayu Standard juga. I add the word yang there to make it correct. Okay? Baik. Yang contoh kedua kamu tengok. Sedang negeri daha patik alahkan. Patik itu kamu jangan pergi tukar. Tak boleh cakap sedang lah. Kita kena cakap sedangkan. Negeri daha. Patik alahkan kena tukar dapat. Jadi dapat patik kalahkan. Not alahkan. Jadi di sini dia tukar apa? Kata nama khas dia. Nampak tak? Memang dulu kita panggil dia daha. Sekarang kita panggil dahar. Tapi jangan tukar you punya kata nama khas. Kena kekalkan daha tu. Okey, lagi satu. Kamu tengok. Sultan Muzaffar Shah, kamu jangan pergi tukar. Sultan saja macam tu. Kena kekalkan kata ganti nama diri dan kata nama khas. Kena kekalkan. Lagi satu kamu kena kekalkan ialah tanda baca. Tanda baca kamu jangan ubah. Contohnya kamu letak pengikat kata di sini, kamu pun kena letak pengikat kata. Di sini salah sebab tak ada pengikat kata. Okey, சரி இது எப்படி மாத்தணும்னு பார்ப்போம். Siapa sudah salah kan? ஏன்னா நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கும்போது kalau kamu mulakan dengan ayat kata tanya mesti ada kah. Siapakah? Jadi ini salah. Siapakah menyuruh? Siapakah menyuruh? Sudah salah kan? Siapakah orang yang menyuruh atau mengarahkan? Orang yang mengarahkan membunuh bapakku itu. Pembunuhan bapakku itu. Supaya negara Majapahit ini habis ku binasakan. Itu kamu follow saja. Yang tu tak ada salah. யார் எங்க அப்பாவை கொண்டது சொல்லல இந்த நாட்டையை நான் அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, இதுல வந்து என்ன சாலானா இதுல வந்து pengikat kata அவங்க போடல. Okey, tanda baca kena kekalkan. Lepas tu struktur ayat kamu tak boleh tukar. Kalau dia bagi ayat aktif kena tulis dalam ayat aktif. Dia bagi ayat pasif. Struktur ayat ada apa-apa jenis. Okey, kita tengok ayat. Kita ada ayat aktif, kita ada ayat pasif, kita ada cakap ajuk, kita ada cakap pindah, kita ada ayat biasa, kita ada ayat songsang. Ini contoh-contoh struktur ayat yang perlu kamu tahulah. Jadi jangan kamu pergi pandai-pandai tukar. Contoh, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Yang ini Ketalasari punya kot. Ini Ketalasari punya teks. Okey, kamu tengok. Baginda hairan dan bertitah kepada Temenggung dan ingin kepastian Temenggung tentang tindakannya menyuruh orang berkawal tadi. Jadi calon ni dia buat apa? இது dialog formula இருக்கு. அதை அப்படியே cakap pindah ke மாத்திருக்காங்க. Tak boleh bentuk cakap ajuk dengan cakap pindah perlu dikekalkan. Jadi macam mana kita buat? Maka tu kamu gugurkan. Baginda kamu boleh tambah berasa hairan ataupun terus hairan. Okey, baginda hairan serta tak boleh tukar kepada dan bertitah pada tu salah tukar jadi kepada Temenggung. Ini saya salah tanda baca. Tukar Temenggung. Mana dia orang cakap hai kena tukar kepada wahai. Wahai Temenggung, tidakkah menyuruhkan? Tidakkah siapa? Tidakkah Temenggung menyuruh orang Temenggung ataupun pengawal berkawal tadi? Ini cara kita betulkan dia lah. Okey, yang ni semua kamu dah belajar kat Form 4. Saya just revise sepintas lalu saja. Okey, ini struktur ayat kena kekalkan. Lagi satu, bilangan ayat dan perengan kena kekalkan. Contoh kamu tengok, dia bagi dalam satu ayat kan semua ni. Kamu pergi tukar jadi 2 ayat, sudah salah. Okey, kena tukar dengan bilangan ayat yang sama. Juga dia bagi dalam satu perengan, kamu pergi tulis dalam 2 perengan, salah. Dia kena 1 perengan. Okey. Baik, yang ini semua benda-benda yang kamu kena kekalkan. Baik, apa yang kita gugurkan? Kata pangkal ayat kena gugurkan. Kata pangkal ayat ataupun kata klasik, bukan kata klasik. Kata yang kita dulu-dulu pakai sebelum memulakan sesuatu cerita lah. Kita cakap kata pangkal. Ia adalah kata pangkal. Hatta, arakian, syahdan, kalakian. Digugurkan kerana tidak digunakan dalam bahasa Melayu standard. Juga maka pun dia termasuk juga dalam tu. Okey, maka kamu boleh tambahlah.
Maka berkenan Sultan Muzaffar Shah. Maka tu potong. So selalu start ayat kamu dengan subjek Sultan Muzaffar Shah dulu. Berkenan mendengar kata saja kah kata-kata Tun Perak itu. Maka ni sebagai permulaan ayat kita gugurkan. Baik, tapi kena jaga-jaga sikit. Ada setengah tempat, very rarely, kita akan gunakan maka. Okay, kita akan gunakan maka very rarely. 99% kita akan gugurkan maka, jangan tulis. Ada setengah cikgu dia ajar kamu, maka ini kamu tukar kepada kemudian. Bukan semua maka membawa maksud kemudian. Jadi yang ni kamu kena, kalau ikut saya lah, saya tak biasa ganti maka tu dengan kemudian. Jangan kamu buatlah perkara tu. Lepas tu kalau kamu jumpa apa-apa pun, apa-apa ta, apa-apa la, kita potong juga yang tu. Okay? அந்த ப்ராக்டிக்கல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, எதை நம்ம சொந்தமாக மாற்றணும், இதில் தான் நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க. ஓகே, perkataan klasik kena tukar. Jadi kamu kena tahu apa perkataan-perkataan klasik yang terdapat dalam ni kamu, prosa tradisional kamu. Contoh, perkataan daripada kata klasik hendaklah diberi makna dalam bahasa standard. Contoh, நம்ம form 4 வந்து Kertalasari membaca pustaka lalu berjalan di khalayak orang ramai. Pustaka tu kamu kena tukar jadi mantra lah. Penjurit. Penjurit வந்து 3 அர்த்தம் இருக்கு actually. Askar upahan, penjara wah. Actually last year notes lah. So yang ni kamu ubah sikit. Penjurit dia ada 3 maksud. Dia boleh jadi askar upahan. Lagi satu dia boleh jadi pencuri. Lagi satu dia membawa maksud pahlawan. So அந்த ஆயாட்டுக்கு எது செசுவாயா இருக்கோ அதை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து எடுக்கணும். Perlente kamu tukar jadi penjahat atau pencuri. Ada banyak lah, banyak set perkataan yang kamu kena tahu. அது வந்து practice மூலமா தான் நீங்க ஏற்படுத்த முடியும் உங்களால. Okay, kadang-kadang perkataan atau frasa yang salah atau tidak relevan kamu kena potong. Perkataan yang tidak menempati bahasa Melayu standard perlu ditukarkan. Anda dibenarkan untuk menukarkan perkataan yang salah atau tidak relevan dengan perkataan yang lain asalkan tidak mengubah maksud asal dia. Contoh, Kertalasari pun sedia kala berjalan keluar masuk bermain-main segenap. Bermain-main. Apa itu bermain-main segenap kampung? அவனா ஒரு கம்பத்துல போய் விளையாண்டுட்டு வரானா, அவன சின்ன பையனா. அப்ப இந்த வார்த்தையை நம்ம bermain-main kena tukarlah. Segenap orang kampung, kampung orang, kaya-kaya dan saudagar. Jadi, macam mana kita ubah? Kertalasari, okey, ni pun kita gugurkan, tak perlu ada pun. Sedia kala, maksudnya seperti biasa. Tengok saya ubah dia. Sedia kala, tak sesuai sangat, kita ubah seperti biasanya. Berjalan keluar masuk. Kamu tukar jadi berjalan keluar dan masuk. Tata bahasa error there. Bermain-main maksudnya bergaul dengan. Okey, bergaul dengan. Itu yang saya emphasize here. Bergaul dengan orang kaya-kaya dan saudagar di setiap kampung. Okey. Ini contohlah saya ubahlah. Kamu boleh baca nota saya dengan lebih mendalam lagi lah nanti. Okey. Ada juga perkataan, frasa atau ayat yang tidak gramatis. Gramatis maksudnya apa dia? Tidak gramatis apa maksudnya? Maksudnya tidak mematuhi tata bahasa. Grammar tan grammar, gramatis. Okey, tidak mematuhi tata bahasa. Okey? Baik. Cuba kamu tengok di sini. Okey, maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruh orangnya berkawal tadi? Maka ini start பண்ணக்கூடாது. Kita remove. Baginda pun தேவையில்லை. Baginda hairan serta நேரா பாய்க்கக்கூடாது. முதல்ல dan பாய்க்கணும். Nampak tak? Saya dah betulkan kesalahan tata bahasa. Dan bertitah pada பாய்க்கக்கூடாது. Kepada Temenggung, T huruf besar. Hai பாய்க்கக்கூடாது. Kata seru salah. Wahai. Wahai Temenggung. Tidakkah? Tidakkah? Okey. But tidakkah apa? Kena ada subjek dia. Temenggung. Menyuruh. Kan வராது. Menyuruh.
Orangnya maksudnya orang Temenggung pun boleh, pengawal pun boleh. Berkawal tadi sudah betul. Jadi apa-apa kesalahan tata bahasa, tolong betulkan. Tolong betulkan. Jadi, peringatan இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த கதையை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சொந்தமா என்னோட பாஷால நான் எழுதலாமா, தப்சீர் பண்ணி முடியாது. அப்படி செய்யக்கூடாது. உங்களை தப்சீர் பண்ணி எழுத சொல்லல, உங்களை டிரான்ஸ்லேட் தான் பண்ண சொன்ன தவிர தப்சீர் பண்ண சொல்லல. Okey, jangan mentafsir atau membuat ulasan sendiri serta menambah dan menokok cerita, isi dan fakta tu. Langkah ini menyebabkan isi terpesong dan menjejaskan pemarkahan anda. Jadi kita wrap up. Apa yang kamu kena kekalkan? Struktur ayat, bahasa istana kamu kena kekalkan, kata ganti nama diri, tanda baca, bilangan ayat, pemerenganan, nama watak, nama tempat. Yang ini semua kamu kena kekalkan. Apa yang kamu kena gugurkan? Kata pangkal ayat, maka, syadan, arakian, macam tu. Praktikal lah, da, la, kata pun. Okay? Macam tu. Tukarkan apa? Kata klasik kena tukar. Frasa yang tidak relevan atau yang tidak gramatis. Okay? Baik. Ini contoh perkataan list perkataan klasik lah. Ini saya ambil lebih kepada form 4 punya lah. Contoh, penjurit, pejuang, askar upahan, kamu tambah. Pencuri boleh, ataupun pahlawan pun boleh juga. Dia ikut konteks. Apa kepetangan, besar lagi kepetangan. Form 4 lah படிச்சிருப்பீங்களா? Maksudnya pandai membuat hela atau tipu ataupun muslihat. இல்லாட்டி மொத்தமா cerdik சொல்லலாம், இல்லாட்டி மொத்தமா licik சொல்லலாம். Endah maksudnya mempunyai minat terhadap sesuatu, dan saya adalah banyak yang kamu kena tengok di sini. Okey? Tanpa kedap, tembeng laku, maksudnya kurang ajar. Tingkah laku yang kurang ajar. The whole thing membawa maksud tingkah laku yang kurang ajar. Ini form 4 punya. Manirana sayan arto. Kulanalo sayan arto. Ana patin solno. Perlente, penjahat atau pencuri. Teririk pula bangkai ini. Apடின்னு laksamana மிதிச்சுக்கிட்டே kertalasari சொல்லுவான்ல. Teririk maksudnya terpijak. And kita ada banyak lagi lah. Alright. Baik. Contoh-contoh penukaran frasa. இது வந்து கிளாசிக் மொழியை நம்ம மாத்துறது. இது வந்து frasa yang kurang sesuai, yang tidak relevan. Contoh, kamu tengok. Dijadikan penggawa agung. Okay. Apa itu dijadikan? Bolehkah அவனை வந்து மந்திரம் பண்ணி உடனே penggawa agung மாத்திரீங்களா? Kita kena tukarlah perkataan ni. Dilantik sebagai. Nampak tak? Dilantik sebagai. Dijadikan tu salah lah. Okay. Jadi kamu tukar. Penjurit besar lagi kepetangan. இது வந்து அந்த லக்ஷமனாவை பார்த்து நம்ம மெஸ்மரைஸ்ட் ஆகுறது. அதனால லக்ஷமனாவை பார்த்து பெஞ்சூரி பாய்க்கக்கூடாது. அவங்க கிருத்தலாசாரிக்கும் penjurit பாய்ப்பாங்க, லக்ஷமனாக்கும் penjurit பாய்ப்பாங்க. அப்போ லக்ஷமனா கிட்ட பாய்க்கும் போது kita ambil askar upahan kurang sesuai juga. Maybe pahlawan. Okay, pahlawan. Pahlawan lagi sesuai. Pahlawan yang besar tu maksudnya handal. Besar na it doesn't literally meaning big. Okay. Besar tu kamu tukar jadi handal. Okay. Lepas tu kepetangan. Kepetangan Mazda சொல்லி கொடுத்தேன் yang cerdik. Kepetangan tu cerdik lah. Lepas tu penjurit pun kita tukar tadi kan. Pahlawan. Ini contoh-contoh frasa yang kamu perlu tukar lah. Cuba bermain dengan penjurit itu. அவங்க கூட விளையாண்டுட்டு வராங்க. விளையாடுற மாதிரியா இருப்பாங்க. விளையாடுறது என்ன நம்ம மாற்றணும்? Menguji kehandalan atau kepandaian askar upahan itu. Dukacitalah sekalian empunya. Sekalian na semua narto. Empunya na owner. Tuan punya. Pemilik lah. Dukacita na berasa sedih. Jadi kamu kena ubah struktur ayat juga. Semua pemilik harta berasa sedih. Macam tu. Ini contoh-contoh lah. Okay? Baik. Jadi bersama-sama dengan kamu saya akan buat satu praktis. Lagi satu praktis saya akan bagi masa, kamu akan buat. Okay? Baik. Kita tengok. Saya ambil yang form 5 punya. So, kamu tengok cara saya buat. Lepas tu kamu boleh buat benda yang sama. Okay.
kena tengok one by one. Okey, satu ayat demi satu ayat. Satu perkataan demi satu perkataan. Contoh, syadan. Kena buang dah. Kata pangkal ayat. Pada suatu hari, kamu boleh pakai. Maka tak perlu ada. Ataupun kita baca dulu. Pada suatu hari, maka Tun Perak datang menghadap, duduk di tanah bersama di tanah sama-sama orang banyak. இது நம்மளுக்கே தெரியுது நிறைய விஷயம் இங்க தப்பா இருக்குன்னு. ஓகே, அதாவது தூன் பேரா ஒரு நாள் வந்து கூட்டத்தோட கூட்டமா உட்காந்துருக்காரு. ஓகே, pada suatu hari Tun Perak datang menghadap, okay, duduk di tanah, no problem with that, sama-sama orang banyak. Sama-sama sudah salah lah, mesti kena letak bersama-sama. Bersama-sama முடிஞ்சு dengan வரக்கூடாது. Because bersama-sama is equal to dengan. Jangan kamu guna. Bersama-sama orang banyak. Orang banyak wah சொல்லுவாங்க. Orang ramaiன்னு சொல்லுவாங்க. Jadi ini kena tukar lah. Jadi apa jawapan pertama kita? Kita tengok. Okay, saya akan bagi jawapan. Yang peperiksaan sudah dekat. That's why I masuk yang ni dulu. Okey, jadi syahadan ni kita tukar. Ini kita tak mau. Jadi, pada suatu hari, maka kita buang. Tun Perak datang menghadap. Datang menghadap dan duduk. Something missing there, right? Datang menghadap dan duduk dan tambah panicking. Dan duduk di tanah sama-sama orang. Bersama-sama orang banyak tukar jadi orang ramai. So, இது வந்து பெருங்கான் baruனால kita pun kena maintain benda yang sama. பெருங்கான் baru. Okay? So, itu ayat pertama kamu. எழுதிக்கிங்க. நான் செஞ்ச மாதிரி நீங்க அந்த மேல அந்த இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுக்கணும். Okay? menghadap dan இந்த இடத்துல tambah பண்ணும். Do whatever you think correct. ஆனா சில செக்குங்க வந்து I don't know, அவங்களாம் நம்ம எந்த கேட்டகரியில் சேர்க்குறதுன்னு தெரியல. என்னோட ஸ்கேமாவில் இப்படி போடல, அதனால நான் மார்க் கொடுக்கல. ஓகே, லைக் that's the most funniest answer that I ever heard. இது வந்து பிளாஜாரால எவ்வளோ தூரம் மாற்ற முடியுதுன்னு தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸ்கேமா ஆன்சரை நீ கெஸ் பண்ணுறியா அப்படின்ற போட்டி கிடையாது. ஓகே, ஸோ மேபி த டீச்சர் இஸ் ஸோ வீக்லா, தே கேனாட் திங்க் தியர் ஓன் ஆன்சர். அவ்வளோதான் என்னோட காமெண்ட்லாம். ஓகே, இந்த மாதிரி வாத்தியார்லாம் நம்ம பயங்கரமாக காமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே. alright, எழுதிக்கிங்க. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டன் சொல்லிடுங்க. Kita punya struktur ayat di sini salah lah. Bentara yang bergelar Seri Ametra berkata kepada Tun Perak. Struktur ayat. இந்த இடத்துல kata வெட்டிட்டு bentara yang bergelar Seri Ametra berkata kepada Tun Perak. கோமானா அங்கேயும் நம்மளையும் கோமா போட்டுக்கணும். Tuan Tun Perak, segala orangக்கு வந்து என்னைக்குமே segala பாய்க்கக்கூடாது. இதெல்லாம் காமன். நீங்கள் செய்ய செய்ய என் கூட பியாசாவாயிரும். செம்முவான் மாற்றிடுங்க. semua orang Kelang ini, ஏன்னா அவர் வந்து ஆம்பளைங்க இல்லாமல் பொம்பளைங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவார்ல துன் பேரா. நான் சொல்கிற கதை புரியலன்னா நீங்கள் போன டுட்டோரியல் வந்து ஒழுங்காக படிக்கலன்னு அர்த்தம். you missed the class. Okay, tutorial 11, go and check it out. The synopsis I already tell. Semua orang Kelang ini, okay, menghadap baginda mengadu. Menghadap baginda mengadu. Something wrong there. Menghadap baginda untuk tujuan di situ ada. Untuk mengadu halnya. Apa tu halnya? Halnya kita boleh tukar apa? Masalah. Nya பாய்க்கக்கூடாது. நிறைய பேர் இல்லை. அதனால mereka வரணும். Kesalahan tata bahasa di sini. Jadi mengadu masalah mereka. Okey, ke bawah duli yang di pertuan tak boleh ubah. Yang tu ialah bahasa istana. Okey? That's how you betulkan. Okay, that's how you betulkan. Jadi kita tengok. இப்போ நான் இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு இங்கே நான் செஞ்சு காட்டுறேன். மாக்காவை வெட்டிடணும். ஓகே, காத்தாலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ berkata நம்ம மாற்றணும். ஓகே, bentara jadi huruf besar. Bentara yang bergelar Seri Ametra
berkata, இந்த இடத்துல போட்டுக்கீங்க, berkata kepada Tun Perak, koma அப்படியே இருக்கணும், Tuan Tun Perak, segala, semua. Semua orang Kelang ini menghadap baginda, இந்த இடத்துல something missing இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, untuk mengadu halnya. Apa itu halnya? Masalah mereka. நீங்க mengadu திருப்பி aduan போடக்கூடாது. Okay, mengadu masalah mereka ke bawah duli yang di-Pertuan. See? இப்போ நீங்க படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது. Like normalana bahasa Melayu, you can feel or not. Always ask that question. Each time you convert the sentence to the bahasa Melayu standard, setiap kali kamu menukar kepada bahasa Melayu standard, tanya pada diri kamu, adakah ayat saya ni macam bahasa Melayu yang standard? Enala normalana அந்த can you feel the standard or not? If you can feel, okay, that's okay. அவ்வளவுதான். That is the pembaris. That measure, okay, I am doing good. Okay, முடிச்சிட்டீங்கன்னா done. Done, sir. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. நூறால் யாரு? தேவஸ்ரீ? Done, sir. ஓகே, சவுண்ட் மெதுவா இருக்குமா உன்னோட? ஓகே, yang di-Pertuan அதெல்லாம் நீங்க மாற்றக்கூடாது. ஓகே, அப்போ நீங்கள் அடுத்தது பாருங்க. அடாப்புன். அடாப்புன்லாம் தேவையில்லை, அதெல்லாம் தூக்குங்க. Orang Teluk Rantau yang lain semuanya menghadap laki-laki juga. Okey, orang Teluk Rantau yang lain semuanya menghadap laki-laki juga. Orang Teluk Rantau yang lain, rantau lain yang menghadap yang semuanya menghadap laki-laki juga. I think here is the problem. யோசி பாருங்க. Orang Teluk Rantau yang lain menghadap, okay, yang lain ataupun orang Teluk Rantau lain yang menghadap semuanya laki-laki juga. Nampak betul kan? Yang tu lagi betul kan? Semuanya menghadap laki-laki juga. Kena tukar yang ni. Okay, இப்போ பாருங்க. Orang Teluk Rantau lain yang menghadap semuanya laki-laki juga. See that or not? Sometimes you think like that. Just shuffle little bit. Okay? Free flow lah அப்படி செய்யணும். ரொம்ப syarat peraturanலாம் பார்க்காதீங்க. Okay? Adapun orang Kelang ini, adapun kita buang lah. ஆனா அது கொஞ்சம் buang பண்ணும்போது நம்ம சொல்லணும். mungkin namun. ஏன்னா மற்ற இடத்துலலாம் வந்து ஆம்பளைங்க தான் வந்திருக்காங்க. namun இல்லாட்டி tetapi. Sesuai lah. Tetapi orang Kelang ini menghadap di bawah Tun Perak membawa perempuan sekali. அது கொஞ்சம் நம்ம மாற்றணும். ஏன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் சாலாவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Tetapi orang Kelang ini எப்படி மாற்றலாம்? Orang Kelang ini yang menghadap di bawah Tun Perak. Okey, yang orang Kelang yang menghadap ini. Orang Kelang yang menghadap ini dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. Something like that. Okay? So, அதை நம்ம மாற்றணும்ல. இதை நான் டைப் பண்ணுறேன். Then you can see clearly. Okay, dibawa Tun Perak membawa perempuan sekali. Adan dibawa oleh sultan lah. Yang tripi membawa. Jadi kita kena remove one of the word lah. Okay. Jadi kita tengok. I guna color line so that you can see better. Not successful. Okay. Adapun buang. Orang Teluk Rantau yang lain. Orang Teluk Rantau lain yang semuanya menghadap tukar jadi menghadap. Semuanya laki-laki juga. Namun நீங்க பெரிய எழுத்துல தான் எழுதணும். நீங்க ganti பண்ணும்போது ஏன்னா adapun kita tukar jadi namun lah. Namun orang Kelang
orang Kelang ini menghadap di bawah Tun Perak. I think orang Kelang yang dibawa Tun Perak, அப்படி வருமா இருங்க, orang Kelang ini menghadap, orang Kelang yang menghadap ini dibawa oleh Tun Perak. Macam itulah, orang Kelang yang menghadap ini, kita tukar jadi yang dulu, yang menghadap ini dibawa Tun Perak, membawa perempuan sekali, tukar jadi dengan perempuan sekali. Tak payah membawa lagi sekali. Dibawa Tun Perak dengan perempuan sekali. Dibawa olehum போடலாம், oleh ilamலையும் போடலாம். It's optional. Ini yang saya boleh bagilah. Orang teluk rantau lain yang menghadap semuanya laki-laki juga. Laki-laki na lelaki nato. Namun, orang Kelang yang menghadap ini dibawa Tun Perak dengan perempuan sekali. Correct தானே இருக்கு? I feel it is standard. Okay? Right. முடிச்சிட்டிங்கன்னா டான் சொல்லிருங்க. Done, sir. Done 1. Done, sir. Done 2. Done, sir. Done 3. Lagi seorang Wait, siapa? sir. Vaishnavi ya? Wait, sir. Okay. Done, sir. Done. Okay. So, அவ்வளோதான். இது நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம் தெரியுமா guys. இது சரியான சிம்பிள். Okay, கடைசி ஆயாட். நேரா போயிடலாம். ஓகே, இப்போ கடைசி ஆயிட்டு பாருங்க. மங்காப்பாக்கா கரெக்டாக தான் இருக்கு. மங்காப்பாக்காக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு. மங்காப்பாக்கா மாக்கா மங்காப்பாக்கா மாக்கா எப்படி வரும்? மங்காப்பாக்கா மாக்கா தேவையில்லை. மங்காப்பாக்கா டெமிக்கியான் ஃபீல் டுவான். ஃபீல்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபீல்னா வந்து நம்ம வந்து கலாக்குவான்னு சொல்லுவோம். மங்காப்பாக்கா demikiannya விட்டுறலாம். ஃபீல் maksudnya kena tukar. Ini kelakuan tuan. Apa இந்த ayat வந்து struktur ayat tak betul. Mengapakah tuan demikian feel அப்படின்னு வராது. feel இங்க வந்துரும். அதை வந்து நம்ம feel வந்து என்னன்னு மாத்தணும்? berkelakuan. Itu klasik, kita kena tukar. Mengapakah tuan berkelakuan demikian? Itu saja. Apa yang susah? Okay? Dah siap? Mengapakah tuan berlaku demikian? இந்த மாதிரி உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க செய்யணும் அதை. ஓகே, இப்போ நம்ம ஓவரால் படிச்சு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஒரு pemeriksawa எடுத்துக்கீங்க. இப்போ நீங்க படிச்சு பாருங்க. Pada suatu hari, Tun Perak datang menghadap dan duduk di tanah bersama-sama orang ramai. Bentara yang bergelar Sri Ametra berkata kepada Tun Perak, Tuan Tun Perak, semua orang Kelang ini menghadap baginda untuk mengadu masalah mereka ke bawah duli yang dipertuan. Orang teluk rantau lain yang menghadap semuanya laki-laki juga. Namun orang Kelang yang menghadap ini dibawa Tun Perak dengan perempuan sekali. Mengapakah tuan berkelakuan demikian? See, very normal தானே இருக்கு. You must feel the bahasa is very normal for you. அப்பதான் நீ கரெக்டா பாஷா மலாyu ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாத்தி இருக்கேன்னு அர்த்தம். இதுக்கு நிறைய போயிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் அதை எடுத்து படிக்கிறது அதெல்லாம் தேவையில்லை. சிம்பிளான விஷயங்கள் தான் நீங்க செய்யணும். நீங்க பாருங்க, நான் எப்படி ஸ்பான்டானா செய்யறேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, so you already received the knowledge. Okay, now I want you to try. இது வந்து ending part lah. Okay, I give you 7 minutes to try. இது அவ்வளோ நேரம் பிடிக்காது ஆக்சுவலி, ஆனால் இருந்தாலும் நான் 7 minutes கொடுக்குறேன். நீங்கள் பாருங்க. 6:34 kita akan bincang. Saya bagi 2 latihan saja. Okay. Lain kali saya bagi banyak. Sebab ini senang saja. Okay. Cuba buat. Okay. Right. Sir. Salma. Sir, tatkala naik means what, sir? Tatkala
tatkala ketika அர்த்தம். நாய்னா ஏறுதுன்னு அர்த்தம். Okay, so ketika ketika lah மாத்திக்கலாம். okay. பிரச்சனை இல்ல. Okay, since you are starting, okay, come. I listen from you first. Okay, இந்த ayat மாத்தி கொடு. Setelah 42 tahun lamanya Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan, baginda telah mangkat. Maka and pun kena potong. Maka and pun kena potong. Okay, setelah 42 tahun lamanya, setelah 42 tahun lamanya Di atas kerajaan Sultan Muzaffar Shah. அதான் இந்த இடத்துல தான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டா இருக்கு. Di atas kerajaan kena tukar, yang tu tak boleh. Kerajaan ke மேல நிக்கிறானா எப்படி? இல்ல atas kerajaan. இல்ல அது இன்னும் வேற மாதிரி மாத்தணும். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க? Di atas kerajaan maksudnya apa dia? Kerajaan mulia mawa. பத்தியா அர்த்தம் தெரியல. Sultan Muzaffar Shah di atas kerajaan என்ன அர்த்தம்? He's at the top of the kerajaan. That means what? அவரு தான் ஆக மேல. அதான் என்ன அர்த்தமா அப்படின்னா memerintah. Okay. Memerintah. Setelah 42 tahun lamanya, I think you kena Google. Pemerintah. Setelah 42 tahun Sultan Muzaffar Shah memerintah kerajaan. Okay. Maka yes, remove baginda. Baginda pun mangkatlah. Okay, apa baginda pun lala வெட்டிருங்க. Baginda mangkat. Ataupun இன்னும் உங்களுக்கு precise no, baginda telah mangkat. Lamanya no need sir. Enama lamanya no need. Yang setelah maksudnya selama lah. Dua-dua pun masa kan. Okay. Tak perlu ada. Jadi setelah 42 tahun Sultan Muzaffar Shah memerintah kerajaan, baginda telah mangkat pula. Baginda pun mangkat tu correct தான். இந்த இடத்துல pun போட்டா தவறு கிடையாது. தெல்லாவும் போடலாம். Okay. தெல்லா pun போடக்கூடாது. Okay. Right. Baik, ayat kedua Visalaci. Ayat dia panjang sikit. Okay. Yes, Visa. Enggak bisa Laci. Ada நான் பேசுறது? Yes. Okay. Mada ayat படிச்சுக்கிறேன். Maka anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah itulah menggantikan kerajaan ayanda baginda. Gelar baginda di atas kerajaan Sultan Mansur Shah. Umur baginda tatkala naik raja itu 27 tahun. Okay, very very tricky. நிறைய விஷயம் மாத்த வேண்டியது இருக்கு. சொல்லுமா. First potong anak maka sir. Maka வெட்டிரணும். Okay. அப்பனா anak anda. That one change to anak only. Anak only cannot. Anak kandan பாய்க்கணும். அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட ராஜபாஷை. Okay sir. And then anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah. Okay. Itulah cancel. Okay, kita cancel. Menggantikan kerajaan ayahanda baginda. Okay. And then gelar baginda di atas kerajaan. Di atas kerajaanlah wrong இல்ல நான் மல்லி சொல்லிட்டேன். Di atas kerajaan wrong. Change to memerintah kerajaan. gelar baginda memerintah. புரியுதா அது என்ன அர்த்தம் சொல்றாங்கன்னு? அவரோட பேரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. Anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah menggantikan kerajaan ayanda baginda. Koma. Lepas tu அவரோட பேர் என்னது? gelar baginda di atas kerajaan. அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. அதாவது அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஆட்சி அமைக்கும் போது அவரோட பேர் வந்து சுல்தான் மன்சூர் ஷா. ஸோ அதை எப்படி மாற்றுவ? Maybe like this. Anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah yang menggantikan kerajaan ayanda baginda, bergelar di atas kerajaan, tukar jadi dengan gelaran
Macam itulah dengan gelaran. Tak perlu di atas kerajaan semua. Okey, dengan gelaran apa dia? Sultan Mansur Shah. Okey, sir. Koma, apa? Umur baginda tak kala Tatkala menjadi suka raja jadi ketika menjadi raja. ketika naik raja, Change the naik, is it, sir? naik rajana என்ன சொல்ல வராங்க? Become raja. So menaiki takhta lah மா. Tak. Okey, sir. அப்படி வரணும். Menaiki takhta. Takhta. Umur baginda ketika menaiki takhta Itu 27 tahun. ialah வரணும்ல இந்த இடத்துல ஒன்று மிஸ் ஆகுது. Okey, sir. Ialah 27 tahun. இப்ப படிச்சு பாரு உனக்கு கரெக்டா தோணும். Anak anda baginda yang bernama Raja Abdullah menggantikan kerajaan ayanda baginda. Gelar di atas kerajaan. Maksudnya dengan gelaran Sultan Mansur Shah, umur baginda ketika menaiki takhta ialah 27 tahun. Macam tu. Okay. Next one, I want to listen from since Vishal have sore throat. Okay, Devasri, come. Try panma. Baginda berkahwin dengan anak Sri Nara Diraja yang bernama Tuan Patih Nur Palam. Correct. Okay, dan Lin start பண்ண வேணாம். அதனால baginda beristrikan, tak boleh beristrikan, berkahwin lah ataupun bernikah. அப்ப berkahwin நம்ம பாய்ச்சோம்னா கண்டிப்பா அது பக்கத்துல dengan வரணும். ஏன்னா imbuhan ber பாய்க்கிறோம்ல. இதெல்லாம் tata bahasa. Baginda berkahwin dengan anak Sri Nara Diraja. Sri Nara Diraja ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. Okay, yang bernama kenapa B huruf besar pula? Itu saya silap type Itu saya silap type. B kecil sini pun B kecil. Bernama Tuan Patih Nur Palam. Okay, simple one. Okay, இப்படிதான் நீங்க bahasa Melayu standard மாத்துங்க. Sometimes அந்த ayat like நீங்க பாருங்க gelaran di atas kerajaan. Like memang I need to change it. Dengan gelaran like that. ஆனா நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாத்தக்கூடாது அதுக்குன்னு. Mesti kena tak ubah maksud asal dia. Okay, baik. Dengan itu kita dah complete tutorial 22. Okay, saya harap kamu dapatlah serba sedikit idea tentang bahasa Melayu standard ni dan kamu buat peperiksaan kamu tu dengan baik lah. Biasanya form 5 dia akan keluar form 5 lah. Okay, இருந்தாலும் cikgu kita கேட்டுக்கீங்க. Alright. So, kita tamatkan tutorial 22. Kita sambung dengan tutorial 20 saya rasa. Karangan. Baik, karangan kali ini saya bagi isi tempat kosong saja. Tak ada susah. Okay. Baik, sekejap. Biar saya tengok di mana karangan kamu. Karangan saya dah upload kah? Kejap. Tutorial 20 dah. Yeah, already, sir. Already, Okay. ஸோ நம்மளோட டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக். இந்த வருஷம் இந்த டாபிக் ரொம்ப எதிர்பாருங்க. Saya dah bagi tahu soalan ramalan dia. Ya itu apa dia? Ni pertanianoda. Very very important. Okay. So let's see. Okay, உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay. Kita tengok bahagian B. Okay. Topik kita pertanian lah. Jadi saya cuba domain awamல வந்துச்சுனா எப்படி இருக்கும், பரிபாடியில் எப்படி இருந்தால் எப்படி கேட்கலாம், pendidikan எப்படி இருந்தால் எப்படி கேட்கலாம், kerjaya இருந்தால் எப்படி கேட்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியா நான் ரொம்ப உற்சாகா எடுத்து இந்த விஷயம்லாம் செஞ்சுருக்கேன். Topik pertanian is very important this year. அடுத்த டாபிக் வந்து டாபிக் alam sekitar. இந்த வருஷம் கண்டிப்பா alam sekitar வரலனா என் பேரை மாத்திக்கிறேன். Okay, tema alam sekitar saya dah bagi bocor soalan SPM. Okay,
Either tema pertanian atau alam sekitar. Wajib keluar tahun ini. Okey. Baik, kamu boleh save lah video saya. Okey. Baik. So, kita tengok. Domain awam வந்து general issue. Peribadiனா உங்ககிட்ட personal பேசுவாங்க. What you can tell. Domain pendidikannya berkaitan dengan bidang pendidikan dan kerjaya lah. Baik, kita tengok apa soalan-soalan yang boleh ditanya. Contoh, kamu tengok. Jumlah pendaratan ikan yang semakin berkurangan menunjukkan sektor pertanian ikan di Malaysia. Sektor pertanian perikanan di Malaysia ketika ini semakin malap berikutan ancaman ke atas hidupan laut. Okey. Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Muhyiddin Abdul Kadir berkata, puluhan ribuan nelayan kini mengeluh berikutan sumber pendapatan mereka terjejas akibat kemerosotan hasil tangkapan. So, petikan akhbar di atas menunjukkan bahawa sektor perikanan negara semakin merosot dan menjejaskan kualiti hidup nelayan. Uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi. So, உங்க topik பாருங்க, faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan sektor perikanan di pinggir pantai. Apa இவங்க இந்த மாதிரி சொன்னோன்னே நீங்க இந்த பெத்திக்கான நீங்க இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் இதை நான் சொன்னேன். பெத்திக்கான் don't ignore. At least take one EC from the petikan they give you. Another 2 EC, your own EC. Saya dah tegaskan, saya dah streskan kepada kamu dah. Ambillah sekurang-kurangnya 1 EC daripada petikan yang dia beri. Contoh, இதுல faktor சொல்லிருக்காங்க. பாருங்க. Berikutan ancaman ke atas hidupan luar. Di sini. Yang வந்து ikan வந்து குறைவா இருக்குன்னா ancaman ke atas hidupan laut yang berterusan. தொடர்ந்து வந்து ancaman நடக்கிறதுனால. They already give you one of the EC already. So you need to use this as your EC. Okay? அந்த மாதிரி தான். Okay? இது வந்து ஜெனரலான இஷ்யூ. Okay, peribadi. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கேள்வி தான். இதை கடைசியாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். Kalau pendidikanlah எப்படி pertanian கேட்பாங்க. கேட்கலாம்? Contoh, kamu tengok. Petikan di atas menyediakan maklumat berkaitan dengan mata pelajaran sains pertanian dan kepentingan mempelajarinya. Bincangkan kepentingan mempelajari mata pelajaran sains pertanian. Okay? Ini idea kamu. Ini tugasan kamu. Jadi kepentingan அங்க சொல்லியிருக்காங்களான்னு பாருங்க. Cadangan memperkenalkan semula subjek sains pertanian di sekolah rendah dan menengah dalam waktu terdekat diyakini membantu menyemaikan minat generasi muda dalam bidang pertanian. Nampak? Dia ada bagi kepentingan. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Ainuddin Awang berkata subjek itu perlu menerapkan pembelajaran dan pemudacaraan yang menjurus kepada pertanian moden dan memberikan fokus kepada latihan amali. Beliau berkata sebagai perintis sekolah yang dipilih hendaklah berada di kawasan pertanian bagi memudahkan pelajar melaksanakan latihan amali. Okay, the main isi they give you here. Membantu menyemaikan minat generasi muda dalam bidang pertanian. Okay, itu kepentingan. Dia akan bagi at least 1 isi. Kadang-kadang வந்து isi memang கொடுக்கவே மாட்டாங்க. கொடுக்கலனா சொந்தமா நம்ம யோசிக்கணும் 3 isi. ஆனா அவங்க கொடுத்து நீங்க எடுக்கலனா சில ஸ்கேமா permarkanல அதுக்கு மார்க் வெட்டுவன்னு போட்டுருக்காங்க. அதனால jangan ambil risiko. Dia ada bagi isi, you guna saja isi itu. Safe play lah. அதுவே kerjaya lah கேட்டிருந்தாங்கன்னா very simple. Kalau ditanya dalam bentuk kerjaya, kamu tengok. Sebagai respons terhadap kandungan akhbar di atas, setiap individu perlu memainkan peranan untuk menyahut cabaran menceburi bidang pertanian. Okey? Anda berminat untuk menjadi apa? Usahawan penanaman sayur-sayuran. Okey, bagi menyahut cabaran tersebut. Jadi jelaskan persediaan yang perlu anda lakukan. Apa persediaan yang perlu kamu lakukan? இதுல பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈஸி கொடுத்துருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா I'm not sure. Maybe நீங்கள் அதோட ஈஸியாக பயன்படுத்தினாலும் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் you can use it as a huraian or contoh. Contoh persediaan kamu saya akan meminta bantuan kerajaan
untuk menjadi usahawan penanaman sayur-sayuran. Apa adalah huraianlah contoh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan இவங்க வந்து 70 juta கொடுத்திருக்காங்க. So I will participate in that program and then use it for a good cause அப்படின்னு சொல்லலாம். You can use it. Somehow use anything about the petikan they give you. அப்படி நீங்க ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க. சிம்பிளான லாஜிக் நான் சொல்றேன். அப்படி அவங்களுக்கு இது மட்டும் தான் வேணும்னா எதுக்காக இந்த petikan கொடுக்கணும் உங்ககிட்ட? They want you at least நீ இது எதுலையாவது பயன்படுத்துறியா இல்லையான்னு பார்க்க போறாங்க. ஓகேயா? ஸோ பார்த்துக்கணும். ஓகே, எனிவே இன்னைக்கு நம்மளோட விஷயத்துக்கு வந்துடுவோம். ஓகே, நம்மளோட விஷயம் ஓகே 6:50 ready. Oke. Domain peribadi ya, kamu tengok. நம்மளோட இது வந்து இந்த டாபிக். ஓகே. Petikan akhbar di atas menunjukkan bahawa penglibatan golongan muda dalam sektor pertanian mendatangkan pelbagai faedah kepada negara. Sehubungan dengan itu, anda dikehendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian. Tajuk rencana tersebut ialah usaha-usaha menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian. Okey, ini idea kamulah. Jadi kita tengok ada isi yang perlu kita ambil. Mendorong anak muda terbabit dalam pertanian sangat penting. Ini dia bagi faedah saja. Okey, sektor ini menyumbang KDNKK, ini pun faedah. Namun belia seperti kurang bersemangat kerana dilihat kurang menguntungkan hingga menjadi jalan terakhir kepada mereka yang kurang berprestasi dan tidak dipandang tinggi masyarakat. Dia tak bagi sebarang isi kan. Jadi kamu boleh tulis ketiga-tiga isi pilihan kamulah. Okey. Baik, kamu tak perlu bimbang. Saya dah sediakan semua bahan-bahan dia. Tetapi saya tidak akan memberikan jawapan secara terus-menerus. Okey. Saya nak kamu cuba dulu. Okey, saya akan buat pendahuluan bersama-sama dengan kamu. Isi saya akan bagi seorang satu isilah untuk kamu try. Jangan lebih daripada perkataan yang saya bagi di sini. Okey? Guna perkataan yang sesuai. Kalau boleh perkataan yang berdarjat tinggilah. ஓகே, என்னென்ன பன்னெண்டா வச்சானா எப்போ பாய்க்கணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன்ல ஏற்கனவே. அதை நீங்கள் அப்படியே இங்கே அப்ளை பண்ணணும். Penanda wacana yang kosong tu kamu kena fikir apa penanda wacana dia. Penanda wacana di sini saya tak kira sebagai satu patah perkataan. Saya kira satu persatu. Baik, kita tengok. Modalnya நம்மளுக்கு வந்து இது rencana, right? Soalan pilihan dua lah. Domain apa? Domain peribadi. Okey, jadi macam mana kita nak tulis dia punya ni? Kita tengok. ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாஜோ வந்து நடுவில் எழுதணும். நம்ம தாஜோ வந்து என்னது அவங்க கொடுத்த தாஜோவை அப்படியே எழுதிடணும். ஓகே, தாஜோ dia apa dia? Usaha rencanaோட ஃபார்மேட் என்னன்னா you kena bagi tahu tajuk dia macam ni. Okey, pastikan di tengah-tengah. Usaha-usaha untuk menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian. அது kata sendiயா இருந்துச்சுன்னா huruf kecilா இருக்கும். Kata ganda ரெண்டாவது வாட்டி வரும்போது huruf kecil. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஓலேன்னு எழுதிக்கணும். Then your name. Contoh, ini nama saya lah. இதுவும் நடுவில் தான் எழுதணும். ரொம்ப நீட்டாலாம் எழுத வேணாம். லைக் சத்யசீலன் மட்டும் எழுதினா கூட ஓகே தான். Kalau okay, you kena start daripada macam ni. Pengikat kataலாம் வரக்கூடாது. Sorry. titik வந்து வைக்கலாம் வைக்காட்டியும் பரவாயில்ல. Okay. Usaha-usaha untuk menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian oleh Satyasilan. Okay, ataupun nama kamu lah. Sekarang kamu yang tulis apa. Okay, pendahuluan நம்மளோட format எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல. karangan panjang. Isi kamu ambil 3 saja tapi tulis untuk 120. Jadi kamu akan dapat 360. Pendahuluan maksimum 70, penutup maksimum 70. Jadi kamu akan capai 500 patah perkataan. Okay?
Baik, contoh இப்ப நான் pendahuluan உங்களுக்காக செஞ்சு காட்டுறேன். Okay, kita tengok. Sejarah membuktikan bahawa apa dia? Kena tengok dulu Sejarah membuktikan bahawa sektor apa merupakan sektor yang pernah menjadi apa dan apa pembangunan ekonomi negara kita. ஓகே இது நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதின எஸ்ஸே, எனக்கே ஞாபகம் இல்லை. பட் நான் என்ன யோசிச்சிருப்பேன்னு நான் லைட்டாக கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பார்க்குறேன். Sejarah membuktikan bahawa sektor pertanian lah. Sektor pertanian sektor pertanian merupakan apa dia? Sektor yang pernah menjadi nadi utama. I'm not so sure. ரொம்ப நல்லாச்சு இதெல்லாம் இது பண்ணி. I think okay. Dan asas pembangunan ekonomi negara kita, maybe. Put any suitable words. I already forget what I teach them. Okay, அது போன வருஷத்தோட இதுlah. Okay, I rasa dia sejarah membuktikan sektor pertanian merupakan sektor yang pernah menjadi apa dan apa negara. Dengan ada konyo yoshikino. Okay. Then mutakir ini gunakan penanda wacana yang saya ajar kamu. Mutakir ini maksudnya Sir, marca pada ini, sir. Nama marca pada tak boleh guna di pangkal ayat. Kalau ada sesiapa cikgu ajar kamu macam tu ke, ada kamu terjumpa tulisan ke, itu semua salah. Okay. Marca padana pada dunia ini narto. Pada dunia masa ini narto. Oh, okay, sir. நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, காமோஸ் தேவான்ல நான் சொல்றது தெரியும். Sikap masyarakat khususnya generasi muda yang memandang rendah. அதாவது memandang rendah ke இன்னொரு அர்த்தம் வந்து memandang enteng. Ataupun rendah pun boleh jugalah. Terhadap kerja-kerja dan bidang kerja yang lebih telah jauh meninggalkan minat untuk dengan lumpur dan bermandi menerusi aktiviti pertanian. Okey, jadi tengok. Sejarah membuktikan bahawa sektor pertanian merupakan sektor yang pernah menjadi nadi dan jantung. இப்படி கூட நான் இது யோசிச்சு எழுந்திருக்கோம் போன வருஷம். Nadi dan jantung pembangunan ekonomi negara kita. See? அப்ப இந்த ayat அப்படி நம்ம என்னத்துக்கு பாய்க்கலாம்? Pelanconganக்கும் பாய்க்கலாம். Sejarah ada membuktikan ke? Ya, kamu dulu kita tanam getah kelapa sawit. நம்ம நாங்க படிக்கும்போது அது form 2 sejarah lah. Kita hantar ke negara-negara Eropah kan. Sejarah membuktikan bahawa sektor pertanian merupakan sektor yang pernah menjadi nadi dan jantung pembangunan ekonomi negara kita. Okey. Itu ayat tema dia. Sekarang ayat isu இப்போ உள்ள காலத்துல எப்படி இருக்கு pertanian? எல்லாரும் ரொம்ப கேவலமா பார்க்கறாங்க. Okay. So அத சொல்லணும். Should be different one. Memandang tinggi. Okay, இப்போ உள்ள காலத்துலலாம் ஆளுங்க வந்து memandang tinggi terhadap kerja-kerja pejabat. Office work தான் ரொம்ப பேர் விரும்புவாங்க. Kerja-kerja pejabat dan bidang kerja yang lebih profesional. Profesional ஒரு S தான். Yang profesional telah jauh meninggalkan minat untuk berselimut. இது வந்து நான் கொஞ்சம் poetic-ஆ சொல்லியிருக்கேன். Meninggalkan minat untuk berselimut dengan lumpur dan bermandi peluh menerusi aktiviti pertanian. இப்போலாம் ஆளுங்கலாம் வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க், ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க்கில் தான் high-ஆ பார்க்குறாங்க தவிர they already not interested untuk berselimut dengan lumpur. Okay, lumpur உடம்பு ஃபுல்லாக வச்சுக்கிட்டு வேர்வை சிந்துற வேலை, எக்ஸாம்பிள் pertanian மாதிரியான வேலைலாம் வந்து அவங்களுக்கு எப்பயோ அவங்கள மனசை விட்டு போயிருச்சு. இட்ஸ் a very good way I am explaining this. Okay, அந்த டைமில். Okay, sikap masyarakat khususnya generasi muda yang memandang tinggi terhadap kerja-kerja pejabat dan bidang kerja yang lebih profesional telah jauh meninggalkan minat untuk berselimut dengan lumpur dan bermandi peluh menerusi aktiviti pertanian.
jika situasi ini terus இப்படியே போய்கிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம்? அடுத்தது pertanian என்ற ஒரு விஷயம் நம்ம நாட்டு. ஸோ jika situasi ini தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்ப berrentetan, berturutan, bolehlah berrentetan, இல்லாட்டியும் அப்படி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா berpanjangan pun boleh juga, atau bermaharaja lela pun boleh juga, bermaharaja lela pun boleh juga. உங்க இஷ்டம், நான் நிறைய வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், எது வேணாலும் நீங்க பாய்க்கலாம். Okey, jika situasi ini berrentetan, berpanjangan atau bermaharaja lela, negara kita tidak akan mempunyai அடுத்த waris இருக்காது, pelapis dalam sektor pertanian. Okey, persoalannya, okey, so நான் 2 ayat கொடுத்துருக்கேன், ayat isu ke, அப்புறம் ayat tugasan. Persoalannya, apakah, salin balik soalan dia, apakah usaha-usaha untuk menggalakkan golongan muda, அப்படியே எடுத்து எழுதிருங்க, அவ்வளோதான். கடைசி ayat எப்பவுமே இப்படி தான் எழுதணும், persoalannya போட்டுக்கிங்க, இல்லாட்டி sebelum nasi menjadi bubur கூட போடலாம், persoalannya கூட போடலாம், இல்லாட்டியும் sebelum nasi menjadi bubur. அப்படி நீங்க போடுறதுனால பார்த்தா perkataan adjust பண்ணுமா? பண்ணாது. ஏன்னா இது வந்து பெரிபாசா தானே, மேபி ஒரு பார்த்தால அந்த sebelum வந்து கணக்கு வரும். ஓகே, so apakah, kamu salin balik, apakah usaha-usaha untuk menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian, kena letak tanda soal, மறந்துடாதீங்க. Okay, so done your pendahuluan, interesting-ஆன pendahuluan. Okay, Dalam nada yang bersahaja. very good, அதுதான். Okay, so அதுக்கு முன்னாடி என்ன penanda wacana பாய்க்கணும்? Konklusinya, akhir kalam, akhir kalam கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, intihannya, walhasilnya. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதுல walhasilnya. Okay, penanda wacana பாய்ச்சிட்டீங்களா? Okay, then kita tulis dia punya ayat rumusan. எல்லா karanganuக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ayat rumusan. Okay, saya dah bagi benda yang simple. Jadi follow. Kalau you tak follow, next time saya tak nak bagi. Kelas lain saya bagi. Okay, dalam nada yang bersahaja. Itu அப்படியே hafal பண்ணி வச்சுக்கீங்க. Dalam nada yang bersahaja tetapi penuh bermakna. Saya dah bagi, last class pun saya dah bagi. Dalam nada yang bersahaja tetapi penuh bermakna. Okay, copy back you punya soalan. Usaha menggalakkan minat generasi muda terhadap pertanian. இருங்க, அது என்ன அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே எடுத்துருங்க. Menggalakkan golongan, okay, menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian. Golongan muda menceburi sektor pertanian. Okay, உங்களோட topik எழுதிட்டு, yang mewarnai perbincangan ini wajar kita renungi dan hayati, wajar kita renungi dan hayati demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. இவ்வளோ தான். நீங்கள் வெறும் இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களோட டாப்பிக்கோட பேரை போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். மற்றதெல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். ஓகே, walhasilnya dalam nada yang bersahaja tetapi penuh bermakna, koma, walhasilnya முடிஞ்சு koma வரணும், 2 இடத்துல koma. Usaha-usaha menggalakkan golongan muda menceburi sektor pertanian yang mewarnai perbincangan ini wajar kita renungi dan hayati demi kesejahteraan dan kebaikan bersama. Okay, apa cadanganku நம்ம lantaran itu பாய்க்கணும். Lantaran itu illaட்டி oleh itu பாய்க்கலாம், but very common oleh itu. Lantaran itu semua pihak harus, ini kamu bolehlah
நிறையா இருக்குது. Kamu boleh cakap bersendil bahu. இல்லாட்டியும் menggambling tenaga. ஆனால் gambling tenaga ஏஜா பண்ண தெரியணும். இல்லாட்டியும் bersinergi. ஓகே, ataupun berganding bahu. ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதும். எது உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகே, bersendil bahu, menggambling tenaga, bersinergi atau berganding bahu seperti aur dengan tebing dalam usaha apa? Usaha menggalakkan remaja untuk bergiat aktif dalam sektor pertanian. அப்போ அமரான் கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாண்டா வச்சு நான் பாய்க்கணும்? jika tidak, இல்லாட்டியும் என்னது, அந்த அமரானையும் ஹராப்பானையும் மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும். jika tidak, hasrat apa? Hasrat kerajaan. Hasrat kerajaan. hasratக்கு பதிலாக அஸ்பிராசினும் பயன்படுத்தலாம். Oke, aspirasi illaட்டி hasrat baiklah. Hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara pertanian yang maju hanya menjadi angan-angan mat jenin sahaja வராது. ஏன்னா hanya already there, sahaja தேவையில்லை. இது last time ஒரு mistake இருந்துச்சு. hanya menjadi angan-angan mat jenin. ஸோ ஒரு நல்ல விவசாய நாடா மாறணும் அந்த அப்படின்ற அந்த விஷயம் ஒரு பகல் கனவு மாதிரி கலைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நம்ம அமரான் கொடுக்குறோம். mat jenin tolong kira sebagai satu patah perkataan. mat jenin is a simpulan bahasa. Angan-angan mat jenin. sahaja தேவையில்லை. மறுபடியும் அது hanya பாய்ச்சிங்கன்னா sahaja தேவையில்லை. angan-angan mat jenin. அப்புறம் ஏதாவது சோகான் கத்தா ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த டாபிக் சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் எடுக்கலாம். சொந்தம் வந்து pertanianக்கு என்ன சோகான் கத்தா இருக்குன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு ingatlah அப்படின்னு போட்டு ஏதாவது சோகான் கத்தா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சொல்லலாம். contohnya ingatlah pertanian itu perniagaan. pertanian itu perniagaan. இது யாரோ ஐ திங்க் நஜீப் சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஃபார்ம் 3 PT3க்கு இந்த கரங்கான் வெளியாகுச்சு. அப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்போ நான் இந்த சோகான் கத்தா தான் பாய்ச்சேன். ஓகே, ingatlah pertanian itu perniagaan. Kamu boleh tulis macam tu. Oke, எழுதிக்கிங்க. Done, sir. Dan 1, Done, sir. dan 2, dan 3. Vishal done. Done, sir. ஓகே, ரைட். எஸ், அது இருக்கு. நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும். pertanian adalah perniagaan போட்டிருக்காங்க. பட் adalah wrongனால நான் ialah மாற்றிக்கிட்டேன். merupakan kata keramat yang sangat popular digunakan oleh pihak kerajaan dalam melaksanakan sesuatu usaha dalam sektor pertanian. இதுதான் அதோட சாட்சிலாம். ஓகே, நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்க. ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் எடுக்கிறோன்னா அது கரெக்டான விஷயமா இருக்கணும். ஓகே, pertanian adalah perniagaan. Contoh, இதுதான் அதோட cogan kata. Kata keramat yang sangat popular digunakan oleh pihak kerajaan. Oke. நல்ல வார்த்தைலாம் இருக்கு பாருங்க. mentransformasikan Malaysia daripada sebuah negara perindustrian kepada sebuah negara pertanian. இதை கூட நம்ம அழகா harapanல சேர்க்கலாம். hasrat kerajaan untuk mentransformasikan Malaysia daripada sebuah perindustrian kepada sebuah negara pertanian hanya menjadi angan-angan mat jenin. So we can make use of that. See that or not? Okay. Anyway, so kita dah belum habis tutorial 20. Tapi sekarang saya nak bahagikan tugas lah. Ada 4 orang. Okay, tak apa. Isi pertama Visalachi. Isi kedua Vishal. Isi ketiga buat 2 orang. Vaishnavi dengan dua-dua pun saya akan tanya.
ஆனால் யாருக்கு எது கேட்பேன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ யூ நீட் டு டூ த ஹோல் திங் பேசிக்லில. வைஷ்ணவி அண்ட் தேவஸ்ரீ. ஓகே, ஸோ இந்த ரொம்ப முக்கியமான காரங்க, அதனால் எஃபர்ட் போட்டு செய்யுங்க. isi ketiga நான் என்ன மாதிரியான penanda wacana பாய்ப்பேன் அதெல்லாம் போன டுட்டோரியலில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். இன்கேஸ் யூ டோன்ட் நோ, இது டுட்டோரியல் 12ல, அப்போ தோலா 11 பண்ணுங்க. டுட்டோரியல் 9ல நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ஓகே ரைட், தட்ஸ் ஆல் கைஸ், டேக் கேர், பாய்.